Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Semoga murid-murid sekalian dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu, serta semoga kita sentiasa di dalam rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah murid-murid, untuk hari ini kita akan sama-sama untuk belajar subjek ataupun mata pelajaran mereka tahun 2 mengenai pelajaran kedua berkenaan hadas. Pada sebelum-sebelum ini, kita telah mengenal pembahagian hadas, iaitu hadas terbahagi kepada dua, hadas kecil dan juga hadas besar, dan kita telah pun belajar bersama-sama berkenaan hadas kecil. Baik, untuk hari ini kita akan terus kepada pembahagian kedua, iaitu hadas besar. Sebelum itu murid-murid, kita akan sama-sama belajar dengan menggunakan rujukan dari buku teks fiqh tahun 2 pada muka surat 14 hingga kepada muka surat 17. Semoga murid-murid dah bersedia. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat bersama-sama pada muka surat 15 berkenaan hadas besar. Mari kita lihat, baca dan fahamkan bersama-sama. Pengertian hadas besar. Pengertian hadas besar ialah keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Pengertian hadas besar ialah keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran. Perbezaan di antara hadas kecil dan hadas besar ini ialah di mana apabila kita di dalam berhadas kecil, kita hanya perlu berwuduk sahaja sebelum melakukan sesuatu ibadah-ibadah yang tertentu. Tetapi berbeza pula dengan hadas besar, di mana apabila kita ingin melakukan ibadah yang tertentu dan tetapi kita berada dalam keadaan berhadas besar, maka kita perlu melakukan mandian yang wajib sebelum ingin mengesahkan wuduk kita dalam melakukan sesuatu ibadah yang tertentu seperti solat, membaca Al-Quran, tawaf dan juga lain-lain. Dan ingat, mandi wajib itu bukan seperti mandi seharian kita seperti biasa, tetapi mandi wajib itu ialah mandi yang mempunyai lafaz dan niat yang tertentu di atas sebab yang tertentu dan mempunyai cara yang tertentu. Jadinya murid-murid, mari kita lihat perkara-perkara yang tertentu yang boleh menyebabkan berlakunya hadas besar. Yang pertama, keluar darah haid, di mana ianya hanya berlaku sahaja pada wanita ataupun perempuan yang sudah mencapai dewasa ataupun akil baligh. Yang kedua, keluar darah nifas. Apa darah nifas ini? Darah nifas ini hanya berlaku pada wanita ataupun perempuan sahaja dan ianya akan keluar selepas mereka melahirkan anak ataupun bayi. Yang ketiga, bersetubuh atau melakukan hubungan jenis. Ini akan berlaku kepada pasangan-pasangan yang sudah berkahwin. Yang keempat, melahirkan anak atau keguguran, dan ini hanya berlaku pada wanita sahaja ataupun perempuan sahaja. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, keluar air mani, dan ini akan berlaku apabila seseorang lelaki ataupun perempuan yang sudah mencapai akil baligh ataupun dewasa. Dan yang terakhir murid-murid, mari kita lihat pada muka surat 16 berkenaan perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas besar. Mari kita lihat yang pertama pada kotak yang berwarna hijau ialah solat fardu ataupun solat sunat. Jadinya ini adalah perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas besar untuk melakukan solat fardu ataupun solat sunat. Yang kedua, berhenti atau duduk di dalam masjid. Ianya adalah perkara yang dilarang, tetapi bila kamu di luar masjid, maka dia tak ada jadi masalah. Yang ketiga, membaca, menyentuh atau membawa Al-Quran. Yang keempat,
berpuasa bagi perempuan yang haid dan nifas sahaja. Yang kelima, tawaf di Baitullah. Apa yang dimaksudkan tawaf di Baitullah ini ialah perkara mengelilingi Kaabah semasa melakukan ibadah umrah ataupun haji. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, beriktikaf di dalam masjid. Jadinya, ingat murid-murid, bila kita berkeadaan berhadas besar, cara untuk kita bersuci daripada hadas besar ialah dengan bermandi wajib.